Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pelajaran kita pada hari ini yaitu faraid yang bertajuk fardu bapa dan ibu. Fardu bahagian bapa dan ibu. Hari ini tadi belajar tajuk pasal pembahagian harta mengenai untuk kedua ibu bapa. Bermula bapa dulu. Bapa, cara pembahagian untuk bapa. Bapa ada 3 bahagian masalahnya. Itu 1, 2, 3. Bapa mendapat 3 bahagian. Satu, kalau dengan masalah bahagian satu ialah 1/6 sahaja, bapa boleh mendapat 1/6 sahaja. Yang kedua, bapa boleh juga mendapat 1/6 baki asabah. Ataupun ketiga, bapa mendapat asabah sahaja. Bahagian yang pertama iaitu macam mana boleh bapa tu mendapat 1/6 sahaja, iaitu apabila pewaris ada meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki daripada anak laki-laki. Maksudnya sini pewarisan ni ialah si mati ya. Yang orang yang meninggal tu ada meninggalkan anak laki-laki. Ada anaknya laki-laki ya. Ataupun ada anaknya atau ada cucunya. Cucunya tu anaknya laki-laki, ada anak kan, ya tah cucunya kan tu. Si pewaris itu ada meninggalkan anak dan cucu. Contoh daripada masalah ni contoh pewaris itu meninggalkan, contohnya si warisan ni ada meninggalkan bapa sama anak laki-laki saja. Ada bapa sama anak laki-laki. Sebab itu kalau bapa sama anak laki-laki ni cuma yang ditinggalkannya, jadi otomatik bapa ni mendapat 1/6. Dan anak laki-laki andang memang ia dapat asabah seperti pelajaran tadi yang lalu. Anak laki-laki tidak ada fardu yang lain melainkan asabah saja. Contoh yang kedua, sekiranya bapa si mati itu si pewaris itu, si mati si pewaris itu ada meninggalkan bapa sama cucu laki-laki saja. Bapa sama cucu laki-laki sama juga. Bapa mendapat 1/6, cucu laki-lakinya mendapat asabah. Macam pelajaran yang lalu sama. Macam mana sekiranya boleh ia mendapat asabah? Kalau tadi dengan jalan macam mana boleh ia mendapat 1/6 ini macam mana boleh ia mendapat asabah? Cara ia mendapat asabah ialah apabila si pewaris ini yang meninggal tu tidak ada meninggalkan anak atau cucu, yakni furu' waris. Yang anak atau cucu ini namanya dipanggil furu' waris. Yang ke bawah. Ia punya warisnya yang di bawah. Contoh, pewaris itu meninggalkan pewaris ini si mati itu maksudnya ada meninggalkan bapa dan suami saja. Ia tidak ada zuriat, tidak ada anak. Si mati itu tidak ada anak. Jadi ia meninggalkan cuma ada bapa dan suami saja. Bapa dan suami saja. Jadi otomatik bapa ni mendapat asabah. Pasal tidak ada, si mati itu tidak ada meninggalkan anak apa baik tak anak laki-laki kah, anak bini-bini kah, otomatik si bapa ni mendapat asabah. Dan si suami pula mendapat 1/2 seperti pelajaran tadi yang lepas. 1/2 otomatik si suami mendapat 1/2. Contoh yang kedua, ataupun si pewarisan ni iaitu si mati ni ada yang meninggalkan bapa dan isteri. Bapa dan isteri saja. Sama je ceritanya, ia tidak ada anak. Tidak ada anak. So yang yang meninggal ni artinya kalau ada yang si isteri sini artinya yang meninggal tu ialah suami. Jadi yang durangan ni tidak ada anak. So si pewarisan ni si mati ni cuma meninggalkan bapa dan isteri saja. Otomatik bapa ni mendapat asabah
dan isteri mendapat 1/4 seperti pelajaran yang lalu. Okey, kamu tahu sudah kan pembagian isteri. Okey. Okey, bahagian yang ketiga, macam mana boleh bapa tu mendapat 1/6 baki daripada asabah tu? Kalau tadi 1/6, lepas tu asabah, ni 1/6 baki dari asabah. Okey, yang ketiga tu iaitu apabila pewaris tidak ada meninggalkan anak laki-laki atau cucu daripada anak laki-laki. Okey. Maksudnya si mati tu dah ada meninggalkan anak laki-laki bah. Ada anak bini-bini kan? Ataupun cucu daripada anak laki-laki. Maksudnya cucu tu cucu daripada anak laki-laki. Kalau cucu dari anak perempuan boleh, ataupun cucu perempuan. Okey, contoh pewaris itu ada meninggalkan bapa dan anak perempuan atau cucu perempuan. Maksudnya di sini contoh yang pertama, jika seandainya yang meninggal itu si waris si mati itu si pewaris hanya meninggalkan bapa dan anak perempuan, bapa dan anak perempuan. Jadi automatik bapa ni yang mendapat 1/6 baki dari asabah. Pasal ada anak perempuan. Okey. Jadi anak perempuan tadi mendapat 1/2. Sama juga dengan pelajaran yang lalu. Okey, anak perempuan mendapat 1/2. Okey, contoh yang kedua, seandainya si pewaris satu, si mati tu ada meninggalkan bapa sama cucunya saja. Cucunya tu perempuan. Bapa sama cucu perempuan. Automatik bapa ni mendapat sama juga 1/6 dari baki asabah tu, dari pembagian baki asabah tu. Okey. Cucu perempuan mendapat 1/2. Sama juga 1/2, sama macam pelajaran yang lepas pembagian daripada anak cucu perempuan. Okay. Kita ni masuk arah bahagian ibu. Macam mana pembahagian untuk ibu? Kalau tadi bapa ada 3 bahagian, ibu mendapat antara 3 bahagian juga. Bapa tadi 3 bahagian, ibu pun 3 bahagian. Tapi dengan lain-lain cara pengiraan. Okey. Kalau ibu, yang pertama ia mendapat sama ada melalui 1/3, yang kedua melalui 1/6, ataupun yang ketiga melalui 1/3 baki. Okey. Maksudnya di sini iaitu apabila pewaris tidak ada meninggalkan anak atau cucu daripada anak laki-laki atau adik-beradik yang berbilang-bilang. Maksudnya adik-beradik si mati. Okey, contoh daripada masalah yang pertama iaitu pewaris ada meninggalkan. Pewarisan ni ada meninggalkan ibu dan bapa saja. Ibu dan bapa saja. Artinya si pewarisan ni, si matian ni belum berkahwin lah tu. Pasal dah ada suaminya. Ia cuma ada ibu dan bapa saja. Okey. Jadi kalau macam masalah macam mana ni, ia cuma si mati tu cuma ada meninggalkan ibu dan bapa saja, automatik si ibu mendapat 1/3 dan si bapa mendapat asabah. Macam tu. Okey. Ibu dan suami. Contoh yang kedua iaitu si mati ni berkahwin sudah tapi tidak ada anak. Ia cuma meninggalkan ibu dan suami. Ibu dan suami. Okey. Jadi automatik ibu mendapat 1/3 dan suami si mati itu, suami si pewaris itu mendapat 1/2. Itu contoh yang pertama, macam mana cara pembahagiannya boleh ibu tu mendapat 1/3. Okey. Bahagian yang kedua, macam mana ibu tu boleh mendapat 1/6, bahagian 1/6. Iaitu apabila pewaris ada meninggalkan anak atau cucu daripada anak laki-laki
atau adik-beradik yang berbilang-bilang. Adik-beradik ni contohnya, misal contoh si pewarisannya, si matiannya, si pewarisannya ibu dan anak. Dia meninggalkan ibu dan anak laki-laki. Ibu dan anak laki-laki Okey. Jadinya si ibu ni dan ada si pewarisan ni tadi si mati tu ada anak laki-laki. Ibu dan ada anak laki-laki. Si pewarisan ni si mati ada meninggalkan anak laki-laki. Menjadi sebab tu ibu tu menjadi 1/6. Ibu tu mendapat 1/6 dan anak laki-laki tadi mendapat asabah. Contoh yang kedua, ibu dan 2 adik-beradik perempuan seibu sebapa. Masuk di sini adik-beradik perempuan seibu sebapa ni adik-beradiknya bini-bini yang sama mamanya sama bapaknya. Adik-beradik kandung kalau taninya orang Brunei, adik-beradik kandung. Adik-beradik banar kata-kata orang Brunei Dalam bahasa Melayu adik-beradik kandung. Semama, sebapa. Itu maksudnya. So dalam masalah ni si pewaris satu iaitu si mati itu tadi, ia cuma ada meninggalkan ibu dan 2 adik-beradik perempuan seibu sebapa. 2 adik-beradik perempuan seibu sebapa. Adik-beradik kandungnya 2 orang yang perempuan. Jadi di sini ibunya mendapat 1/6 dan 2 adik-beradik perempuan seibu sebapa tu mendapat 1/3. Adik-beradiknya yang bini-bini tu mendapat 1/3. Okey. Atau contoh asal bahagian yang kedua tu macam mana boleh si ibu tu mendapat 1/6 dan bahagian yang ketiga macam mana boleh seandainya ada masalah si ibu ni boleh mendapat 1/3 baki. Macam mana boleh mendapat 1/3 baki? Ia ada boleh 3 bahagian kan? Jadi ni yang ketiga. Macam mana boleh mendapat 1/3 baki? Iaitu ibu mendapat bahagian yang ketiga. Ibu mendapat bahagian 1/3 baki dalam masalah al-gharawain. Masalah al-gharawain. Masalah al-gharawain ni, pengertian masalah al-gharawain ialah apabila pewaris meninggalkan, artinya si mati tu, masalah al-gharawain ni maksudnya apabila si mati tu tadinya meninggalkan, dia cuma ada meninggalkan tema tu bapanya, ibunya, suami atau istrinya. Itu saja 3 pertanyaan ni. Itu dipanggil masalah al-gharawain. Okey. Contoh yang pertama, iaitu macam mana boleh yang mendapat 1/3 baki asabah tu. Ibu dan suami atau isteri dan ibu tidak mahjub. Contohnya pewaris itu meninggalkan si mati itu tadi meninggalkan suami, bapa dan ibu. Dah ada anak ia cuma ada meninggalkan suaminya, bapanya dan ibunya. Dan suaminya, bapanya dan ibunya saja. Jadi dalam masalah ni si suami mendapat 1/2. Si bapa pula mendapat asabah dan si ibu mendapat 1/3 baki. Macam mana tu masalahnya? Okey. Pasal durang ni tadi si pewaris satu tadi si mati tu tidak ada meninggalkan anak sebab tu ibu tu mendapat 1/3 baki. Okey. Yang kedua, contoh yang kedua, misal contoh si pewaris satu si mati tu ada meninggalkan isteri, bapa dan ibu sahaja. Tidak ada meninggalkan anak tidak ada meninggalkan waris. Si mati tidak ada meninggalkan anak. Sama ada anak bini-bini kah, anak laki-laki kah. Automatik si isteri ni tadi mendapat 1/4 seperti pelajaran yang lalu mendapat 1/4 dan bapanya mendapat asabah
Bapaknya mendapat asabah pasal dah ada anak atau cucunya. Okay, dan yang si ibu ni pasal apa yang mendapat baki asabah, iaitu 1/3 baki, pasal si pewaris tidak ada meninggalkan anak ataupun cucu. Furuk waris. Okay, sekian saja pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.